Oh, lupa. Kita baca buku kitab Syarah Bulughul Maram. Sebelum kita menjawab soalan, kita baca kitab Syarah Bulughul Maram, Kitabus Shalah. Kitab yang kedua, dan dalam bab, masih kita dalam bab azan. Bab azan. Hadis 161. Muka surat 42. Muka surat 42. Wa an qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Mahzurah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi SAW allamahu al-azan wa zakara fihi at-tarji'. Maksudnya daripada Abu Mahzurah radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengajarnya azan, lalu beliau menyebutkan azan yang mengandungi tarji'. Tarji' ni ialah disebut sebelum azan asyhadu an la ilaha illallah, sebelum azan tu sebut dulu secara perlahan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah sebut dengan kuat, iaitu azan. Itu makna tarji'. Mana sebut perlahan sebelum sebut kuat. Jadi daripada hadis Abu Mahzurah, katanya sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengajarnya azan, lalu beliau menyebutkan azan yang mengandungi tarji'. Tapi kalau azan yang Bilal lakukan di Madinah tak ada tarji'. Ini yang oleh Abu Mahzurah di Mekah. Sebab tu ulama beza pendapat, perlu sunat tak tarji' ni? Sebut dulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sebelum azan. Sunat ke tak? Ulama beza pendapat. Majoriti ulama kata sunat berdasarkan hadis ni. Tapi mazhab Hanafi dia kata tak sunat. Sebab bila melakukan azan di Madinah tak sebut pun tarji'. Tapi pendapat paling kuat disunatkan sebut tarji'. Kenapa? Sebab hadis yang Nabi ajar Abi Mahzurah hadis yang paling lewat. Hadis yang terkemudian, iaitu berlaku pada tahun 8 Hijrah. Adapun hadis azan di Madinah berlaku pada tahun 1 Hijrah. Jadi yang mana yang terakhir, iaitu hadis Abi Mahzurah. Jadi kaedah dia kena ambil yang terakhir. Okey. Dan ini riwayat Muslim. Hadis Abi Mahzurah riwayat Muslim. Walakin zakara at-takbira fi awwalihi marratayn faqat wa zakaruhu murabba'an. Maksudnya, tapi dalam riwayat tersebut beliau menyebut lafaz takbir pada awal azan sebanyak 2 kali. Maksudnya, yang Nabi ajar Abi Mahzurah azan di Mekah 2 kali dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bila lawan azan di Madinah 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun ulama khilaf. Tapi cuma ada sambungan ni. Tetapi disebut takbir di awalnya 2 kali sahaja. Fazakaruhu murabba'an. Sedangkan hadis riwayat lain, imam yang lima mengatakan lafaz takbir iaitu Allahu Akbar disebut 4 kali. Yang macam kita azan sekarang lah. Okey, fiqhul hadis. Hadis ini mempunyai sebab wurudnya yang tersendiri. Semasa pembukaan kota Mekah, Abu Mahzurah bersama beberapa orang penduduk Mekah cuba melakukan azan. Ketika mereka mendengar azan bertujuan memperolok-olokkan orang Islam. Azan yang mereka lakukan tersebut telah didengari oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang musyrikin mempermainkan azan. Jadi Abu Mahzurah pun melakukan azan mengikut apa yang mereka belajarlah. Bila Nabi dengar Abu Mahzurah melakukan azan, Nabi pun panggil dan Nabi ajar Abu Mahzurah laungan azan yang sebenar. Jadi Abu Mahzurah ialah orang yang terakhir yang melakukan azan di hadapan Rasulullah SAW sebelum Nabi wafat. Disebabkan suaranya yang lunak dan merdu. Sebab itulah orang yang nak melakukan azan ni sebaik-baik suara yang merdu, suara yang lunak. Kalau suara macam gitar buruk tak payahlah. Kadang-kadang kita dengar pun rasa malah je nak jawab kan. Sebab suara tak sedap. Jadi yang suara tak sedap tu tak payahlah azan lah bagi orang lain. Kecuali dia tak ada. Beliau pernah berkata bahawa baginda SAW mengajarkan azan
dengan tarji', iaitu ini tarji', iaitu dengan menyebut dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara perlahan terlebih dahulu sebelum disebut secara kuat. Jadi masa nak azan asyhadu an la ilaha illallah dengan kuat, sebut dulu perlahan. Itu makna tarji'. Tarji' inilah yang merupakan salah satu perkara yang membezakan antara azan yang dilakukan oleh Abu Mahzurah di Mekah dengan azan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum di Madinah. Jadi kalau di Madinah, muazzin Nabi ada dua. Satu Bilal bin Rabah, yang kedua yang buta tu, Abdullah bin Umi Maktum. Berdasarkan hadis ini, ulama berbeza pendapat tentang cara azan menurut sunnah. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, Ahmad menetapkan bahawa azan menurut sunnah ialah azan yang terdapat tarji'. Tiga mazhab. Kena sebut dulu perlahan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah sebut dengan kuat. Tiga mazhab mengatakan disunatkan tarji'. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah tak disunatkan. Dia kata sunat azan yang betul ialah sebagaimana bila melakukan azan di Madinah tanpa ada tarji'. Ini panjang huraian dia. Kita baca pengajaran hadis. Kita baca pengajaran hadis. Okey, sebelum pengajaran hadis dia ada sebut sikit pasal yang melakukan azan siapa? Lelaki ke perempuan? Walaupun sebelum ni kita dah bacakan. Seterusnya hadis ini juga menunjukkan bahawa muazzin hendaklah seorang lelaki. Dan laungan azan yang dilakukan oleh seorang wanita adalah tidak sah. Kalau wanita melakukan azan, azannya tidak sah. Dan kalau suaranya lunak menimbulkan fitnah, boleh jadi haram. Ia merupakan pendapat jumhur. Jumhur ulama ni mana majoriti ulama mengatakan wanita kalau azan tak sah. Lebih-lebih lagi azan yang dilakukan itu dalam satu jemaah yang terdapat kaum lelaki. Lagilah berdosa. Ia termasuklah juga iqamah. Iqamah pun sama kerana azan dan iqamah tidak disunatkan bagi wanita. Kita dah bincang sebelum ni kan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, azan yang dilakukan oleh wanita tidak sah kerana kaum wanita tidak sah jadi imam. Jadi kalau wanita tidak sah jadi imam kepada lelaki, maka hukum yang sama, wanita tidak sah melakukan azan. Terdapat juga dalam kalangan ulama yang berpendapat azan yang dilakukan oleh kaum wanita adalah makruh, seperti ulama mazhab Hanafi dan sebahagian ulama mazhab Maliki. Pengajaran dia. Pengajaran hadis. Pertama, disyariatkan tarji' pada dua kalimah syahadat semasa azan. Yang kedua, disunat bagi muazzin mempunyai suara yang merdu. Sunat. Kalau ada suara yang merdu lagi bagus. Dan cara laungan azannya. Yang ketiga, pengajaran ketiga, perbezaan kalimah azan yang dilakukan oleh Abu Mahzurah dan Bilal ialah sudut jumlah kalimahnya adalah satu kelonggaran syarak. Kalau Abu Mahzurah sebut Allahu Akbar 2 kali. Kalau Bilal sebut Allahu Akbar 4 kali. Yang keempat, dia anjurkan mengajarkan azan kepada orang yang tidak tahu cara melakukan azan. Yang kelima, muazzin hendaklah terdiri daripada orang lelaki dan jika perempuan, maka azan tersebut tidak sah. Yang keenam, lafaz tambahan daripada perawi yang sikah adalah diterima. Sebab Abu Mahzurah dia azan 2 kali Allahu Akbar. Tapi ada lafaz tambahan mengatakan 4 kali. Maka boleh diterima. Okey, kita sambung hadis 162 pada kelas akan datang insya-Allah.